Nama Cikgu Margaret Dina. Alright, saya ni berbangsa Iban. Saya mula mengajar di Sekolah Menengah Taman Universiti Johor Bahru. Dan lepas tu barulah saya balik Sarawak lah. Balik tempat asal saya sendiri. Alright. Cikgu mengajar, cikgu just mengajar macam mengajar di kelas tu tak ada strategi apa. Saya mengajar berdasarkan sukatan, berdasarkan silibus sebab kalau form 6 kita lihat dari segi keperluan dia, kita tak boleh banyak bermain dengan masa. Kita lebih banyak supaya kita lebih cepat habiskan kita punya konten. Okay, sebab lepas tu kita ada 3 sem kan, kita nak habiskan 3 semester tu. So kita pulun habis dengan dengan konten tu. Biasanya saya guna slide saja. Okay, dan kalau ikut saya lebih suka guna kaedah pelajar. Kalau pengajian perniagaan ini, subjek yang saya ajar sekarang ni, saya lebih suka kalau guna macam mana saya minta pelajar hafal fakta tu je. Menggunakan peta minda itu satu cara jugalah. Saya supaya pelajar lebih mudah ingat lah dari segi kandungan penting tu, fakta-fakta dalam PP ni. Maksudnya cikgu menggunakan pendekatan berpusatkan bahan ataupun berpusatkan murid. Berpusatkan murid maksudnya murid yang sendiri menyediakan nota seperti mind map dan sebagainya. Saya memang tak bagi nota, Syafiqah. Saya memang biar saja pelajar untuk mendapatkan bahan dia sendiri. Sebab dah ada buku rujukan, so untuk yang lebih dia, untuk rujukan yang selebihnya, info yang lebih lanjut, saya biarkan pelajar mereka bergerak secara sendiri. Sebab sekarang ni kalau kita lihat banyak sumber di media sosial kan, kalau kita lihat ada banyak YouTube yang guru-guru lain, bahan-bahan daripada guru-guru lain. Saya rasa sangat mudahlah sekarang ni pelajar sendiri yang akses untuk perkara-perkara tersebut. Okey, Syafiqah. Okey, soalan seterusnya cikgu, apakah pendekatan yang cikgu gunakan supaya pelajar kekal menumpukan perhatian semasa dalam sesi pembelajaran? Pendekatan? So kalau masa PDP tu, pendekatan yang saya guna, biasanya saya suka gunakan kaedah macam pop quiz. Contohnya quiz spontan. Okey, so apa yang saya dah ajar, baru dah ajar, saya akan tanya balik dengan pelajar. Kalau dia orang tak dapat jawab, suruh dia orang bangunlah macam tu. Saya berasal lebih kepada orang kata sesi peneguhan ataupun pengukuhan lah pada masa yang sama jugalah. Okey, cara saya. Jadi boleh cikgu ceritakan sikit ataupun kongsikan sedikit apakah bahan bantu mengajar yang cikgu gunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran? Dan adakah bahan bantu mengajar tu cikgu yang sediakan sendiri ataupun dibekalkan oleh pihak sekolah dan sebagainya? Okay. Bahan mengajar tu kebanyakan dia dua-dua lah. Saya rasa 50-50. Ada yang sekolah bantu, terutamanya daripada PCG, dan sebahagiannya juga saya yang sendiri yang buat. Tapi untuk zaman sekarang ni, Syafiqah, saya lihatlah macam guru PP ni, kita ada guru satu Malaysia tau. Guru PP satu Malaysia. Kita orang dapat jumpa dalam Telegram. Saya rasa ramai juga cikgu PP dan kami berkongsi bahan di situ. So ada banyak bahan yang boleh digunakan melalui perkongsian daripada guru-guru lain lah. Seluruh Malaysia memang kita dapat jumpa. Guru cemerlang semua ada dekat situ, pemeriksa semua ada dekat situ. So sangat mudah juga pada era sekarang ni yang IT ni kita mendapatkan bahan lah. Bahan bantu mengajar memang banyak sangat. Okey? Okey, jadi cikgu, soalan yang seterusnya, bagaimana cikgu mentaksir ataupun mengukur kefahaman pelajar cikgu mengenai sesuatu topik yang baru saja cikgu ajar ataupun baru saja mereka pelajari? Okay. Ada beberapa kaedah kita boleh guna pakai. Satu is seperti yang cikgu beritahu tadi, mungkin lepas mengajar satu-satu topik itu, kita boleh bertanyakan soalan secara spontan. Kita rujuk balik sama ada pelajar tu fokus ataupun tidak dalam kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui ujian. Sama ada ujian tu secara topikal ataupun secara keseluruhan, kita boleh uji
pelajar dengan cara-cara inilah. Bagi saya dua cara ni sangat sesuai. Kita minta dia terang balik apa yang cikgu dah sebut dalam kelas pun, itu juga satu cara dia. Okay? Seterusnya, apakah cabaran yang Puan hadapi semasa mentaksir ataupun mengukur daya kefahaman pelajar yang berkenaan sesuatu topik? Dalam kelas itu ramai pelajar kan ada yang tak semua dia dapat terima dalam pada masa yang serentak. Mungkin ada certain pelajar yang takes time atau mungkin pelajar yang cemerlang. Yang lambat sikit ni, okay, cikgu akan bantu dia. Saya akan guna teknik mengajar dengan dia. Saya cuba, kalau untuk PP lah, saya banyak bantu pelajar hafal saja dari segi hafalan fakta khusus. Saya bagi tahu mereka kalau hafal saja fakta khusus, dapat lepas untuk paper PP, untuk STPM, boleh lepas untuk C. Tapi untuk bergerak ke grade yang lebih baik, dia kena boleh menghurai. Sebab saya sendiri pemeriksa kertas, so saya tahu macam mana bentuk soalan, macam mana skema jawapan yang diperlukan semasa peperiksaan sebenar tu. So dari segi untuk subjek pengajian perniagaan ini memang paling penting pelajar itu kena hafal lah. By hook or by crook saya kata nak tak ada pilihan. Once you ambil subjek PP, you kena hafal. Itu je. Itu cara saya bantu mereka ni lah. Jadi, cikgu ada menjalankan kelas secara atas talian ke? Sebelum ni ada masa kita masa PKP hari tu kan. Okey. Jadi especially yang cikgu teruskan. Yang 6 semester 2 sekarang ni, masa mereka masuk SEM 1 hari tu, kita orang terus bermula dengan kelas secara online, PDPR, pengajaran pembelajaran dari rumah, okay, PDPR tu. Saya guna kaedah ni lah, Syafiqah, saya guna Google Meet ni lah. Saya guna Google Meet. Lepas tu saya berkongsi mereka juga dengan buku-buku yang secara book flip tu, online punya buku tu, saya suruh diorang baca dari situ. Dan macam itulah kita orang kebanyakan guna Google Meet lah. Tapi masalah cabaran jugalah bagi saya belajar secara online ni, Syafiqah. Saya sendiri ada anak di rumah. Saya tengok pasang je, kadang kamera pasang, dengar je mungkin balik. Boleh tidur. Okay, so itu saya rasa memang tak berkesan lah bagi saya. Sangat tak berkesan lah PDPR dari rumah ni secara online ni. Alright. Okay, satu cara on camera. pastikan muka ada. Lepas tu kena beri latihan. Of course, kena beri latihan masa tu juga dan perlu dihantar dalam tempoh masa tersebut juga. So itu satu cara untuk pastikan budak dengar dan dia mengikuti kelas kita dengan sepatutnya lah. Kena bagi latihan. Kita orang di bawah Kementerian Pendidikan, kita orang ada Google Classroom juga. GC. Ada GC kah? Mungkin di peringkat UOL pun ada GC kan. Kita orang ada, kita send bahan melalui GC tu. Memang kena hantar lah, pelajar-pelajar kena hantar assignment ataupun latihan melalui GC tu. Itulah satu-satunya cara. Dan mungkin jugalah, mungkin cikgu-cikgu ni perlu juga pertingkatkan dari segi persembahan dia menggunakan bahan IT ni jugalah. Yang lebih menarik, bukan setakat bercerita saja, dia kena paparkan visual yang lebih sesuai lah untuk pelajar, selitkan dengan mungkin short story ataupun dokumentari yang ringkas supaya pelajar menarik perhatian pelajar lah. Supaya dia tak lalai ataupun leka. Alright. Bagi cikgu yang old school ni, saya rasa IT memang sangat membantu lah. Sangat membantu. Satu dari segi kita nak pastikan bahawa pembelajaran itu berlaku secara dua hala. Alright, bukan dia berpusatkan guru saja tapi kita nak ada komunikasi di antara dua pihak. So kalau penggunaan IT ni memang digunakan sebaik mungkin, walaupun dia secara online ataupun bersemuka, memang sangat-sangat membantu dan sangat berkesan. Bagi saya lah, sangat membantu, sangat berkesan sebab pelajar dah secara hands on perkara tersebut.
Alright, tapi kalau macam saya di peringkat tingkatan 6 ni form 6, lebih kepada mungkin saya rasa yang tu dia sesuai untuk yang form 1 sampai form 5. Yang form 6 ni kalau saya lihatlah rakan-rakan saya yang lain, kebanyakan kami tayang slide je sebenarnya. Guna slide, tunjuk, mengajar, buat penerangan berdasarkan slide. Itu yang setakat di SMK Bakul lah, tak tahu sekolah lain yang lebih canggih cara mereka. LCD. Kami guna LCD, yes. Kami guna LCD, laptop semua sekali. So, Syafiqah pun one of the bakal guru kan? Ya, yeah, okay. So, untuk bakal guru, okay, apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni, you all akan berdepan dengan cabaran yang lebih hebat saya rasa sebab you berdepan dengan generasi apa sekarang ni, Z? Adakah? Yes, you berdepan dengan generasi Z yang lebih kurang macam you all juga, okay? So, bagi saya ilmu tu kena sentiasa mencari ilmu lah. Mencari ilmu, kena cari output dia, you all dapat berdepan dengan generasi ini dalam kelas nanti. Alright, dari segi pergaulan juga, komunikasi juga itu sangat sesuai juga Syafiqah sebab saya nampak ada juga ramai guru baru yang masuk awal one off yang hari itu. Saya nampak dari segi pergaulan itu kita kena bergaul dengan semua orang lah bagi saya. Okay, kena belajar daripada guru-guru yang old school tu. Banyak ilmu yang boleh didapati. Alright, dan saya percaya Syafiqah pun sekarang ni tengah menimba ilmu sebagai bakal seorang guru. Saya rasa tak ada masalah lah. Dari rupa tu dah cikgu dah saya nampak.